Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kali ini kita akan sambung kelas tasawuf kita di bawah tema manusia sebagai hamba dan khalifah. Okay, tajuk dia peranan wahyu dan akal. Bahagian yang pertama. Okay, kita tengok maksud wahyu. Apa dia wahyu? Kalam Allah yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui perantaraan malaikat Jibril atau terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wahyu, iaitu kalam Allah, kata-kata Allah yang disampaikan kepada nabi. Nabi dapat, rasul dapat, siapa perantaraannya, iaitu malaikat Jibril. Dan kadang-kadang wahyu juga tidak melalui malaikat dan terus kepada nabi daripada Allah Subhanahu wa taala. Okay, ciri wahyu. Yang pertama, datang daripada Allah. Kebenarannya adalah mutlak. Ini adalah wahyu. Apa-apa yang berkaitan dengan wahyu, semuanya datang daripada Allah. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi dan Rasul sahaja. Orang awam tak ada terima. Okay, sesiapa yang mengaku menerima wahyu, maka dia adalah orang yang tidak benar. Sebab Nabi dan Rasul sahaja yang menerima wahyu. Yang ketiga, kesuciannya terpelihara hingga hari kiamat. Atas nama wahyu, kesuciannya memang terpelihara, terjaga hingga hari kiamat. Seterusnya, wahyu terhenti dan tidak diturunkan selepas kewafatan Rasulullah. Lepas Nabi meninggal dunia, Nabi wafat, tak ada wahyu lagi. Jadi siapa yang mendakwa dia menerima wahyu, maka dia dah berbohong. Seterusnya yang kelima, penurunan wahyu adalah melalui perantaraan malaikat Jibril. Satu, mimpi yang benar. Dua, suara di sebalik tabir atau Allah mengilhamkan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima dia menceritakan tentang macam mana penerimaan wahyu, penyampaian wahyu tersebut. Kadang-kadang malaikat, kadang-kadang Nabi bermimpi, kadang-kadang ada dengar suara di sebalik tabir ataupun ilham terus ke dalam hati Nabi. Kemudian akal. Apa dia maksud dia? Keupayaan berfikir yang dikurniakan oleh Allah kepada manusia untuk membezakannya dengan haiwan. Ni adalah akal. Bukan otak ya. Otak manusia ada, haiwan pun ada juga. Tapi akal hanya ada pada manusia, tidak diberikan kepada haiwan. Keupayaan berfikir. Yang hanya ada pada manusia. Seterusnya, ciri akal ada 4. Yang pertama, anugerah paling istimewa yang dikurniakan oleh Allah kepada manusia, yang tak ada pada makhluk lain. Yang kedua, akal membezakan antara manusia dan haiwan, terletak pada akalnya. Yang ketiga, akal tidak mampu memikirkan perkara gaib. Ni masalah dia. Akal ni bukan semua benda, dia limited, ada kota dia. Bukan semua benda dapat ditafsir, ditaksir, difikirkan oleh akal. Ada juga benda yang dia tak mampu, antaranya adalah perkara gaib. Akal sentiasa berubah dan berkembang. Kita punya akal kita kadang-kadang gini, kadang-kadang gini. Kemudian dia berubah lagi dan dia bersifat berkembang. Berkembang ni semakin hari, semakin belajar, semakin tahu, daripada tak tahu kepada tahu. Fungsi wahyu pertama terhadap akidah. Panduan dan pedoman bagi akidah yang sahih. Yang kedua, memperbaiki dan memperbetulkan akidah manusia. Ni pada akidah wahyu ni memang dia nak jaga. Konsep pertama disebut tentang akidah ni. Panduan kepada akidah yang paling sahih. Mesti berdasarkan wahyu. Apa-apa yang kita nak pegang daripada akidah mesti daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap ibadah pula. Wahyu terhadap ibadah sebagai sumber utama syariat Islam. Pensyariatan ibadah, contohnya solat, puasa, semua tu datang daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia kata membimbing dan membetulkan tata cara beribadah. Daripada wahyu ni lah kita tahu macam mana cara untuk beribadah dan cara yang paling betul, yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, terhadap akhlak. Wahyu terhadap akhlak. Yang pertama, dia cerita panduan dalam pembentukan akhlak mulia, menetapkan hukum-hukum praktis yang berkaitan dengan akhlak. Dan akhlak pun dia datang daripada wahyu juga. Akhlak Nabi adalah akhlak
Al-Quranul Karim. Seterusnya, yang terakhir untuk hari ini, keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, keistimewaan dia, kandungan Quran benar dan tidak ada keraguan. Jadi kita ni janganlah rasa syak, rasa ragu dengan apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Sebab dia benar dan tak ada keraguan padanya. Yang kedua, kandungan dan hukum Al-Quran kekal hingga hari kiamat. Dia tak berubah-ubah. Bila mana Allah menyatakan sesuatu tu sebagai wajib, daripada mula-mula dia turun sampai ke hari kiamat, hukumnya adalah wajib dan tidak berubah. Kekal. Yang ketiga, membaca dan mendengar Al-Quran dikira sebagai ibadah dan mendapat pahala. Kita baca walaupun kita tak tahu maksud, kita mendengar walaupun kita tak membaca, kita akan dapat pahala daripada mendengar dan membacanya tadi. Dan yang terakhir, yang keempat tu, panduan Al-Quran meliputi pelbagai aspek seperti akidah, ibadah, akhlak dan lain-lain. Al-Quran ni dia tak cerita satu benda je. Dalam tu dia ada akidah, dia menerangkan tentang ibadah juga, dan dia cerita tentang akhlak, kisah-kisah yang lampau, kisah-kisah Nabi terdahulu, banyak dia ceritakan dalam Al-Quran. Jadi sekadar tu je kelas kita untuk hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.